Maknanya orang yang kritikal macam ni, dia hebat sangat dah ni. Hebat sangat ni. Dan orang yang sama je. So kena be careful lah orang yang sama je ni. Dia memang akan tidur je dah habit main game ke apa. Sepatutnya tak adalah masa untuk kita kelas online berbayar ni, mahal kuota gig internet ni. Patut cikgu tak bising benda-benda gini. Okay, so harap boleh jaga diri sendiri elok-elok. Kesian lah kalau nak bising-bising macam ni, mesti dah bosan. Orang lain banyak nak habis duit beli kuota internet. Cikgu nak bebel. Silap lah tu. Okay, sebab tu saya tak peduli dah kalau tak datang tu. Saya tak datang, kalau tak datang tu kehadiran tu saya tolak PNG je. Hantar tugasan ke apa ke saya tolak je. Saya tak nak ada tanya-tanya. Malas dah nak tanya. Okay ya. So tengok. Yes, ada orang nak masuk. Okay. Ni kalau kelas saya ni, okay dapat masuk tak? Kelas saya ni mesti orang buat alasan tak dapat masuk lah apalah. Saya dah set auto admit dah sebenarnya, tapi mungkin minggu ni saya baru set. Minggu depan dia suppose tak ada masalah dah. Once you masuk sekali, nanti dia akan auto admit you. Okay Salah tak jadi pula ni. Okay so tak ada masalah lah kot, InsyaAllah lah. Jadi so be careful lah Right. Tapi kalau ada kawan-kawan nak masuk UPM ya tolong bagi tahu takut-takut nanti dia betul-betul tak boleh, kesian kat dia. Alright. Teacher. So, yes. Fitri nak masuk. Tak ada pun dia request. Fitri dah ada belum? Fitri dah ada. Haris Fitri ni ada ni. Ada tak lagi? Baru boleh je. Baru boleh. Alright. Thank you Okay. So let's look Sepatutnya saya setting auto admit ni dia dah boleh buat terus masuk, tapi tak tahu apa masalah dia ni. Dia pun dah pening dah, dia pun dah bosan dah kelas online macam kita pun dah bosan juga kot kali. Okay, let's look. Kita tengok. Kita tengok balik apa tadi tajuk tadi. Mungkin awak dah baca, dan bila saya ulang balik baca buku teks ni mesti awak bosan dah. Tapi saya rasa macam tu je lah kot yang terbaik. Sebabnya nak guna bahan lain kan susah pula, ada orang nak download lah apalah. Jadi saya follow je buku teks. Ada orang yang tak boleh nak download, tak ada printer, tak ada ni, kesian dia kan. Okay. So 2 box plot are given below. Ni ada 2 box plot ni. Okay. For each box plot, state the median. For each box plot, state the median. Okay. The first quartile, third quartile. Okay, median ni simbol dia. Okay, simbol dia M ataupun separuh orang guna Q2. First quartile Q1, sini third quartile Q3. Okay. Lepas tu range interquartile, again rumus dia, range interquartile rumus dia Q3 tolak Q1. Okay, minimum value dengan maximum value, then range. Okay, bila kita buat soalan objektif 30 soalan, 3 bab. 30 soalan, 3 bab. Bermakna satu soalan, satu bab tu 10 soalan. Biasanya bermakna satu bab tu 10 soalan. Dan ini adalah exam online. Tak payahlah nak study soalan kebat sangat sebagai preparation exam ni. Tak payah nak study soalan yang susah-susah. Just sebab ni online. Jadi kalau untuk study yang senang-senang yang boleh markah lah. Okay. So kita tengok. Okay. Dia punya median dia. Okay, untuk soalan A. Okay, soalan A, median dia sini 52. Okay. Dia bagi dah. Awak cuma pandai membaca je daripada sini. Pandai baca. Dia dah bagi dah ni. Okay. So, ini adalah minimum. Minimum dia adalah. Okay. Yep. Okay. Minimum dia. Okay, adalah 18. Minimum dia 18. Okay, tengok sini lah. You boleh baca lah. You baca skala ni elok 18. Okay. Okay.
So kita dah tahu minimum 18, maksimum value dia ialah 80. Sini maksimum 80. Okey, lepas tu dia punya median dia 52. Ini pada Q. Teacher, maaf. Cik, ada orang nak masuk. Ada nak masuk. Hai, tak jadi lagi. Okey. Dah, boleh dah? Okey ya. Oh, saya kena buat ni lah. Alright. Sekejap ya. Kalau nak masuk bagi tahu ya. Ya. Okey. Sekejap. Okey. Okay. Alright. Okay. Sekejap. Okay. Okay, kita tengok dia punya Q2. Sini adalah nilai ni ya. Ni nilai Q1 dia. Okay, ni nilai Q1. Sini dah 34. Sini 36. Jadi sini 35 lah. Q1 dia 35. Baca skala macam biasa. Perhatikan skala dia. Kalau contoh dia dah bagi nilai, kadang-kadang daripada sini, kadang-kadang dia bagi daripada data-data. Ini dia suruh cari data kan. Kadang-kadang soalan dia bagi data, dia suruh buatkan plot graph kita. Okay ya. So, right. Okay, next. Okay. Next, kita tengok pula minimum. Okay. Alright. Lepas tu yang ni adalah nilai Q. Ni 52 tadi kan. 52. Nilai Q3 kita. Sinilah nilai Q3 ni. Nilai Q3 ni adalah 64. Okay, 64. Jadi, Q3 ni 64. Okay, jadi seterusnya kita pun boleh tengok. Okay, dah tahu dah semua. Range interquartile adalah Q kan, range interquartile. Nilai Q3 dia adalah apa tadi? Q3 dia 64. Tolak dengan Q1 35. So you akan dapat range interquartile dapat 29. Untuk first graph. Cik. Ada lagi? Ada lagi. Okay, thank you. Okay, next range interquartile ada. Okay, next kita akan tengok pula. Habis dah kan range dia. Range ni nilai paling maksimum. Kalau untuk range, nilai maksimum tolak minimum. Ni rumus dia. So harap-harap boleh keluarlah soalan macam ni. Saya tak tahu bukan saya buat soalan. So 80 tolak 18 lah. Kalau dia keluar soalan macam ni kan senang hidup kita. Okay. So range dia 62. Okay. Boleh ya? Okay, next yang untuk soalan B tu masih lagi yang sama lah. Okay ya. Yang ni construct box plot ni macam ni. Okay, kita skip dulu soalan ni. So kita tengok balik. Ya. Nampak ni.
Okay, untuk soalan tadi. Okay, soalan tadi. Okay, lepas tu kita tengok pula kalau untuk yang ni. Okay, ni untuk ini nilai minimum. Ini nilai Q1, Q2 ataupun M lah median. Ini nilai Q3. Okay, ini adalah nilai maksimum dia. Okay, so kita boleh carilah daripada sini. Okay, yang kita nak fokus, yang kena kira sikit. Ini interquartile range Q3 tolak Q1 bermakna Q3 kita 20. Ni 21 kan? 21 tolak dengan Q1 kita, nilai Q1 kita, first quartile kita ni 5. Ni 5. So kita akan dapat 16. Ya, ni 16 ni. Okay, lepas tu range ni maximum value kita tolak minimum value kita. So kita akan dapat nilai maksimum 35 tolak dengan 0. So dapat 35 lah. Yang ni. Okay, next kita tengok soalan lain. Right. Okay. Soalan tadi memang sama je lah. Boleh cuba ya soalan praktis 8.2C. Ni 8.2C ni boleh cubalah ni. Okay. Nanti buat sendirilah, cara dah tunjuk tadi. Okey, apakah efek kesan dia kepada perubahan untuk serakan? Apa kesan dia? Kesan dia kalaulah apa berlaku kalau kita tambah atau kita tolak constantly uniform. Maksudnya constantly uniform. Katakan data tu ada 2, 3, 5, 7. Semua data ni daripada X1 kita sampailah X5 ni semuanya kita tambahkan dengan satu nombor yang constant. Constant ni yang apa? Tetap secara seragam. Okey, maksudnya tambah 2 pada setiap nombor ni. Tambah 2. So bila kita tambahkan dia 2, contoh tak? Ni tambah 2. Sini pun tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Data ni akan menjadi berapa? Dan nilai yang baru dia akan jadi 4, 5, 7, 9. Okey, jadi sekarang ni kalau kita tanpa mengira, kita tengok je data yang asal ni, ni yang baru. Yang asal ni kata dah tahu dah dia punya mood, bukan mood. Dia dah tahu dah dia punya range dia, dah tahu dah dia punya interquartile dia, dah tahu dah dia punya standard deviation, variance dia semua dah tahu. Tapi kalau kita tambah 2 ataupun tolak semua dengan nombor lain secara tambah dengan tolak kan, kita buat kat data baru ni, apa berlaku pada nilai-nilai mood, median, mean yang baru? Okay, bukan mood, median, mean. Sekarang ni kita fokus standard deviation, variance, range dia, apa yang baru ni, apa berlaku? Okay, so kita tengok kalau kita tambah secara constant uniformly. Okey, dan apa pula yang berlaku kalau kita buat operasi darab dan bahagi? Data ni kalau kita buat operasi darab dan bahagi secara constantly uniform. Okey ya, kita sebenarnya dalam proses matematik kalau tambah dan tolak dia macam satu kelompok, kan? Darab dengan bahagi dia satu kelompok. Jadi kita nak tengok kelompok kes kedua ni macam mana cerita dia. Okey, apa pula berlaku kalau kewujudan data ekstrim, outlier ataupun extreme value, maksudnya data terpencil. Ini kalau kita ada data terpencil. Dia terpencil, duduk seorang-seorang, terpesong sikit. Ni macam kalau berlaku silap eksperimen.
sepatutnya eksperimen tu pembesaran cendawan tu awak kena buat pada hari awak kena jalankan uji kaji tu pada masa sejuk, hujan. Tapi bila eksperimen tu hari tu awak nak data ke-7 ni tak hujan pula. Awak terpaksa juga ambil data tu. Tiba-tiba keluarlah pembesaran yang tak sekata ke, yang terkeluar daripada awak punya range data. Apa berlaku kalau berlakunya kewujudan ni data ekstrim tersilap tadi. Next. Seterusnya kalau kita ada nilai yang kita buang daripada data atau tiba-tiba kita tambah. Data ni semua dah ada mood dia. Dah ada variance. Tiba-tiba kita nak tambah 2. Saja-saja masukkan data yang ke-6, data X6. Masukkan data yang ke-6, katakan dapat 8. Data ke-6 ni 8. Apa yang akan berlaku kat yang baru ni? Setelah awak, yang ni maksudnya tiba-tiba awak tambah ni. Apa data yang baru ni ada 6. Ni tu kan masuk kat sini. Data yang baru ni tiba-tiba ada 6. Data yang ke-6. Asal-asal ada 5 data. Tiba-tiba tambah pula data yang baru. Apa berlaku pada awak punya dispersion kita. Serakan kita. Next. Kita tengok kalau ada perubahan ini. Kalau kita tengok perubahan ni, efek dia macam consider case ni, kalau kita initially kita tengok data tu ada 58341. Setiap data ni kita tambah 5. Then data will be akan jadi ni. Kita tambah 5 setiap tempat. So masuk 5. 5. Tadi saya bagi contoh tambah 2 kan. Dia tambah 5 kat setiap tempat. So kita nak tengok apa yang akan jadi pada interquartile range, variance, standard deviation untuk data yang baru. Setiap data yang barulah. Apa akan jadi. So kita pun akan nampak, dia buatlah, tak nak boleh baca sendiri. Kita akan nampak dia punya tu tak ada perubahan. Tak ada perubahan dia. Sekarang kalau sebenarnya kalau kita nak ringkaskan, awak kena hafal hak ni. Yang awak kena hafal yang ni. Ni data ni. Ni kena hafal. Kalau kita kalau kita buat operasi darab, dengan satu constant K, satu nombor. Kita darab pada setiap data tu dengan satu nombor. Dan ataupun kita bahagi, maksudnya ni awak tengok dekat variance. Yang ni kalau kita darab, nilai asal dia, range asal dia 5. Katakan range asal dia 5. Awak darabkan yang dengan satu yang constant yang baru pada setiap data, darabkan, katakan darab 2. So kita akan dapat ia punya new range dia 2 kali 5, 10 lah. So kita perhatikan formula dia. Formula dia ni, kalau kita perhatikan, kalau darab, semua darab yang asal. Cuma kalau bahagi, bahagi je dengan nombor K tadi. Nombor K tadi bahagi dengan nombor K bahagi. Cuma dekat variance je, standard deviation. Range, interquartile, standard dengan ni. Cuma dekat variance je dia ada K square. Ni je kalau awak nak ingat. Dia ni je yang pelik. Yang ni je yang pelik sikit. Ni darab dengan K square. Ini kalau bahagi dengan K square. K ni adalah nombor yang awak nombor baru yang awak darabkan atau awak bahagikan. Kalau tambah tadi atau sikit pula. Kalau tambah tadi, tambah atau tolak. Dia tak ada perubahan. Kalau kita tambah atau tolak, dia tak ada perubahan. Dia tak berubah. Maknanya kalau kita tambah measure of dispersion dia, kalau value kita untuk data ni kita tambah atau kita tolak dengan constant, dia tak ada perubahan. Maknanya yang lama, yang new range ataupun
dia punya new range dia sama dengan range yang lama. Interquartile range pun sama dengan lama. Standard deviation pun sama dengan lama. Variance pun sama dengan yang lama lah. Dia tidak ada perubahan. Okay. Okay. So dia tak ada perubahan. Tapi kalau kita darab tadi, cuma ada satu tempat ni je yang lain. Dekat variance saja. Yang lain dia tetap sama. Formula dia darab. Okay ya. So kita tengok. Okay. Apa yang akan berlaku? Efek dia dispersion kalau ada nilai terpencil pula. Nilai terpencil kita tambah ataupun kita buang daripada data tu. Range dia, kalau ada data terpencil, range dia akan berubah secara dramatically. Ni awak kena hafal juga. Sebab kalau ada soalan subjektif, awak ni kebetulan objektif sahaja. Periksa ni objektif. Tapi kalau SPM, dia nak cari awak punya reason. Ni penting. Okay, ni sangat penting lah untuk reason. Reason kalau soalan subjektif. Okay. Kalau reason untuk soalan subjektif lah. Ni memang kena hafal lah ni. Okay ya, kalau range dia akan berubah secara dramatically. Maknanya sangat-sangat jauh lah dengan yang baru tu. Kalau awak tambahkan data yang lain ataupun awak buang data, dia sangat berubah secara mendadak. Okay, kalau interquartile range, dia kurang efek. Kalau awak tambah atau awak buang data. Okay, awak remove. Kalau awak remove ataupun awak tambah data. Okay, dia tak ada apalah efek dia. Sebab data terpencil ni kalau kita susun nak cari range ke apa ke, kita susun daripada yang minimum ke maksimum kan. Dia jauh. Terpencil ni kat sini kan sama ada terkecil sangat atau terbesar sangat. Data terpencil ni. Jadi kalau range dia maknanya besar ni tolak yang ni. Kan? Ataupun yang maksimum ni tolak yang ni. Okay. Jadi maksudnya dia memang jauh sangat lah. Kalau yang ni interquartile range ambil je. Dia tak efek sangat. Okay, sebab dia ambil nilai kuartil. Kuartil 1, kuartil 3 tolak kuartil 1. So dia masih lagi duduk kat sini. Okay. So. Right. So kalau yang ni pula. Okay, variant dengan standard deviation. Kalau variant dia dengan standard deviation dia akan bertambah significantly. Okay, bertambah kalau ada nilai terpencil tadi ditambah dalam set data. Okay, kalau ada nilai terpencil kita tambah dalam set data, dia akan increase. Okay. Kalau pula kita letak difference between new value dengan data, mean dia akan jadi apa? Ni variance. Variance dia dan standard deviation dia. Dia akan bertambah lah. Okay. Ikut kesesuaian dia. Okay. Kalau untuk beza di antara new value data dan mean is small. Different between the new value of data dan mean is small. The new standard deviation smaller or vice versa. Kalau mean dia kecil, setelah awak tambahkan new value ni, ada beza dia, awak tolakkan nilai mean different between the new value of data and the mean. Kalau awak tolakkan dia punya mean dia, okay, dengan data yang baru tadi, okay, maksudnya new standard deviation dia akan jadi smaller. Kalaulah awak buang dan data tu mean dia kecil, awak buang, mean dia kecil, standard deviation dia akan jadi lebih besar. Apa tu? Masuk ke? Stress lah ke? Stress lah ke? Nak masuk ke? Okay. Dia akan jadi besar lah. Okay, boleh baca dan try fahamkan lah ya. Okay, next kita tengok. Okay.
Okay, kita tengok sini pula. Macam mana kita nak determine effect data changing. Perubahan data. Effect the data changing, diffusion based on the graphical representation. Ni graphical representation tu kita boleh gunakan dot plot. Awak ada belajar dot plot je? Stem and leaf plot ataupun box plot. Ni dah belajar yang lama tu kan. Okay. So ni kita punya dot plot kita. Okay, apa akan berlaku kalau kita tambah data ataupun kita buang secara konsisten. Okay. Ni kita tengok. Okay, kita tambah lagi 2 kan. Okay. Ini asal-asal dia tadi dekat score sign. Okay, ni score in science quiz. Okay. Apa beza dia data yang pertama dengan data yang kedua ni? Okay. Okay. Kat sini tadi sepatutnya ada 1 kan? Sini ada 1. Kat 9 ni sepatutnya ada 3. Okay, dekat 10 ni sepatutnya ada 2 lagi. Okay. The data change uniformly by adding or subtracting constantly. Okay, yang ni dia sepatutnya ada 2. Okay, ada lagi 2. Sini sekejap dia ni ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni ada 1, 2, 3, 4. So ada sini. So yang 13 ni dia buang sebanyak 3. Ni dia buang sebanyak 3 juga. Yang ni dia buang tak nampak. Silap. 12 ni ada 4, 13 ni dia buang 2, 14 ni okay, 14 ni asal-asal ni yang asal dia kan. Okay, asal dia 14 ini 1 saja, ni ada 1 saja. Okay, sini so dia buang lagi 3. 15 ni dia buang 1. 16 ni dia tambah. Dia tambah. Yang ni dia tolak. Dia tolak. Okay. Yang ni dia buang. Okay, yang ni dia buang. Apa ni? Dia tambah kan? Sorry Ni dia tambah. Dia tambahkan jadi tinggi kan. Okay, yang ni pun dia tambah. Dia tambah kan. Okay, yang ni dia buang. Dia buang. Okay, dia buang. Yang ni pun dia buang 3. Tolak 3. Ni dia buang 1. Okay, ni dia buang nombor 11 ni dia buang 2. Tolak 2. Ini dia tolak 1. Okay, ni dia tambah 3. Tambah 3. Okay, ni dia tambah 1. Tambah 1. Okay, diagram ni dia cakap apa? Okay, the diagram above. Okay, the above diagram when the value of data ni dia tambah dengan 2. The found that the whole data if shift by the right 2 unit, dispersion remain unchanged. Okay. Range. Original score 15 tolak 8. Okay, new score dia
Apa dia buat ni? New score dia 17 tolak 10. 17 tolak 10 dan dia data okay. Okay, dia data uniformly multiply divide by constant data. Ini. Decide. The diagram above diagram. Okay. The range both data are same. Maksudnya kalau kita nak carikan the whole plot shift to the right by 2 unit where the dispersion remain unchanged. Maknanya dia berubah. Okay. Mana dia? Sekejap Value of set data dia tambah secara constant. The measure of dispersion remain unchanged. Okay, measure of dispersion dia tak berubah. Maksudnya dia ambil sini 7, sini pun 7. Tapi kan gambar dia, memang ini secara konsep dia tadi kita dah tahu dah kan. Kalau dia tambah data, tambah dengan 2, nilai dia tak berubah. Tapi saya pelik kat sini ni kenapa dia berbeza-beza ya. Nanti kita tengok balik apa masalah dia berbeza ni, saya tak faham kenapa dia berbeza ni sekejap Nanti kita tengok balik apa sebab dia berbeza ni, nanti saya explain yang ni minggu depan ni saya explain nanti minggu depan, tengok macam mana. Sekarang ni tapi yang ni kita faham kesimpulan dia nak bagi tahu kalau untuk original dia, skor dia, range dia 7, new score dia pun 7 juga. Okay, new score dia pun 7 juga. Dia nak bagi tahu gitulah. Lepas tu yang ni pula, kalau dia multiply by 2, dia rarap semua dengan 2. Saya sebab tak faham dia punya gambar ni, apa benda dia buat yang ni dengan ni. Nanti saya akan cuba bagi tahu kemudian lah. Tapi maksudnya dia nak bagi tahu kalau original dia 4, dia multiply by 2, maksudnya darab 2 kan. Tadi kan kita dah hafal tadi K, ni K lah ni. Dia darab 2, ni K lah ni. K tadi darab dengan all range. Gitu je lah, 8. Ni dia nak bagi tahulah secara ni. Okay, so kita tengok ni. K dia 2 darab dengan original tadi 4, tu yang dapat 8. So dia nak terang kat kita lah sebenarnya kalau berlaku pendarapan dengan 1K constant, maksudnya dia punya measure of dispersion dia akan berubah, change Okay, next kita tengok. Okay, kalau dia tambah pula dengan 9, dia tambah dengan 9. Okay, ada data terpencil kat sini, 9 ni terpencil, eksperimen salah tadi. Ni yang asal kan, ni sama yang asal, ni yang asal. Yang asal, so dia pun kira lah. Okay, dia kirakan dia punya range dia. Range dia maksudnya yang besar tolak kecil, besar dia 5. Okay, tolak yang data terkecil dia 1, still 4. So yang ni dia tetap akan jadi, tapi kalau yang range dia akan jadi berubah lah, 9 tolak 1. Ni 9 yang maksimum. Maksimum lah jadi 9 ni sebab terpencil tadi. Tolak dengan minimum. Minimum tetap sama. Ni maksimum yang asal. Ni nilai maksimum yang asal. Okay ni. Maksimum yang asal. Okay. Tolak dengan nilai minimum. Maksimum yang asal dia 5 tolak dengan 1, dia akan jadi 4. Yang ni kalau tiba-tiba dia salah tadi, okey, yang ni lah. Maknanya 5 tolak 1. Ni yang asal, 5 tolak 1. Yang ni 9 tolak 1. Okey, dia akan jadi 8. So data ni akan berlaku lagi besar lah compare daripada yang original sebab kita tambah. Okey. Bila kita tambah, tu je dia nak bagi tahu kat kita. Become larger, compare the original offset data. Kalau kita tambah new. Okay, so kita tengok pula yang ni. Okay, ni yang biasa keluar soalan. Soalan 13 ni kita tengok. Kalau ada data ni, kita nak cari kita punya mean. Okay. Okay, kita tengok apa berlaku kepada mean. Kita nak tahu dia punya standard deviation
Okay, calculate new standard deviation. New. Okay, kalau kita buang 4, kita tambah 7 ataupun kita buang 4 ataupun kita tambah 18. Jawapan dia tetap sama kan? Kan kita dah tahu belajar tadi kalau kita tambah atau tolak dia sama. Sama dengan asal. So kita tengoklah ni. Okay, kita tengok dia punya ni. Okay, 2 point. New standard. Okay. So kita tengok kalau sini 4. Okay, kita tambahkan data tadi. Okay, 4 campur. Alright. Okay, kalau kita tambah dengan 4 kat semua tempat, kita tambah 4. Okay, maksudnya data tadi 4, 6, 7, 8, 9. Kita campurkan semua, bahagi bilangan data dia 85. Okay, ni yang asal. Sorry lah. Okay, dapat 8.7 ni. Ni formula dia X bar. XI. Kita tambahkan semua X. Lepas tu kita bahagikan dengan N. Tolak X bar square dan kita cari square root. Okay, Kita tambahkan semua data ni. Letakkan kuasa 2. Lupa pula letak kuasa 2 kat sini. So tambahkan ni, letak kuasa 2, tak kuasa 2 semua, tambahkan, lepas tu bahagi 8, tolak dengan ni min. Okey, tolak dengan min dia. So dapat 27.84. Lepas tu kalau kita kira pula yang baru, so kita tambahkan pada data tadi, tambah dengan 4 kan. Sorry, sekejap, new min. Kita tambah dengan 4. Macam mana pula dia jadi ni? Okay, tambah dengan 4. 7. Okay, ni 4 ni kita buang. Kalau sama tadi kita tambah secara seragam, uniformly dia akan jadi sama. Yang ni maksud kita kalau sama tadi kalau kita uniformly added. Okay, so yang ni 4 ni kita buang. Bukan 4 ni kita buang. Kita hilangkan 4 ni untuk yang pertama tadi. Data ni kan kita ada 4, 6, 7, 9, 11, 12 ni yang asal. Okay, kita hilangkan 4 ni. Kita tak nak langsung dah 4 ni. Okay, so 4 tak adalah. Okay, nampak tak tadi 8 kan? Asal 8. Okay, tolak 1 jadi dah buang kan? Dah keluar kan? Remove. Dia akan jadi okay. Kita dah remove ni, dia akan jadi 7 lah sebab dah buang 1 kan. Dah buang 1 4 ni, tak nak 4 ni, kita dah buang 1. Okay, jadi 7 lah, campur semua bagi 7. So yang ni masih lagi guna formula yang sama. Okay, ini adalah X bar XI square bahagi dengan N tolak dengan X bar square tadi untuk cari standard deviation dia. So kita pun nampak yang ni nilai dia makin kurang sebab kita dah kurangkan data. Okay. Jadi the value has the greater difference from the mean is removed. Okay. The new standard deviation will be smaller. Okay. Dah makin kurang lah sebab dia jauh daripada mean dia. Sebab dah kurang kan. Okay. Jadi yang ni yang teacher cakap tadi. Kalau kita tambah secara constantly, okay, kita tambah, ini yang asal, min tadi, data ni, kita tambahkan dengan 7. Okay. 7 is 8. Okay, so yang ni, sekejap ya. Kita ada data asal tadi. Asal dia 8. Okay. 8 data. 4,
6, 7, 9, 11, 12. Kita tambah satu data baru. Data yang ke-8, X8 lah. X yang ke-8, X yang ke-9 lah jadinya. Sebab dia ada 8 kan. Semua ada 8. Tambah yang baru dia akan jadi apa? Tambah pula dengan nombor 7. 7 kan, kita tambah dengan nombor 7. Satu lagi 7 kita tambahkan dia. Okay. Kita tambahkan new min dia akan jadi. Okay, so yang ni pun akan berubah. So ini tertambah yang baru pula kat sini. So dia akan jadi, nilai dia ditambahkan dekat dengan min dia. Jadi standard deviation ni lagi kecil lah. Okay. Min asal tadi, berapa min asal tadi? Min asal tadi 8.5 kan? Okay. Min asal dia 8.5. Min asal tadi all min 8.5. Sekarang ni kita dapat 8.33. Jadi dia lagi dekat lah nilai ni. Jadinya standard deviation dia lagi kecil. Lagi dekat, lagi kecil. Tak jauh sangat beza. Okay. Alright. So yang ni. Okay. Yang ni pula kalau kita tambah 18. Dekat data yang asal ni kita tambah 18. Jadi data yang ke-9 lah 18 tu. Okay, so kita pun kira balik. So kita akan dapat 3.974. So sekarang ni kita akan nampak min tadi, all min tadi 8.5. 8.5. So yang ni nampak beza dia banyak kan, satu lebih kan. So the value greater different lagi banyak kan, sebab kita tolak dua ni dapat satu lebih, beza dia banyak. Jadi the new standard deviation pun banyak. Ni beza dia banyak, yang ni pun jadi banyak juga lah. Dia punya standard deviation pun akan jadi lebih banyak. Ya, kita padam balik yang ni ni takut ada yang confuse pula yang ni . Okay, erase yang ni dulu. Takut ada yang confuse. Ni kita tambah dengan outer line dengan nombor terpencil. Bukannya kita add nombor tu. Kalau kita add nombor dia akan jadi sama. Add uniformly dia jadi sama. Okay. Secara seragam. Kalau kita add secara seragam dia akan jadi jawapan asal dia sama dengan yang tu. Tapi sekarang ni kita tambah ini case ni kita tambah data terpencil ya. Kita tambah ini, kalau kita tambah atau kita tolak data terpencil. Outer. Outlier. Okay ya. Okay. Boleh, ada nak tanya tak? Boleh tak? Ada nak tanya ke? Outlier. Okay, ni kalau case outlier Tanda star sikit. Outlier Okay, next kalau kita ada ya, seterusnya kita tengok pula. Okay, boleh cubalah 8.2D ni. Soalan 8.2D ni boleh cuba. Habiskan juga hari ni lah sikit-sikit. Kalau tidak tak sempat. Okay, next kita try tengok. How do you compare, interpret the two or more set data, ungroup data based on the appropriate measure dispersion. Okay, kalau kita ada example 14 ni. Example 14 ni. Okay, the table below show the time taken by 20 employee in two factory complete a job. Factory A dengan B. Calculate mean. Cari nilai mean dia. Okay, dan standard deviation. Cari nilai mean dan standard deviation
for the time taken completely job. Untuk satu kerja yang lengkap lah. Okay, cari pula factory employee more efficient. Okay, mana satu yang pekerja dia lebih efisien untuk menyelesaikan kerjanya. Jadi satisfy your answer. Okay, selalunya kalau kita nak tengok soalan ni mana lebih efisien, kita memang akan tengok standard deviation. Okay, kita memang akan cari standard deviation. Kalau standard deviation dia kecil, okay, kalau standard deviation dia yang ni factory A tadi, ni A, ni B. Okay, mana lebih kecil? Okay, yang lebih kecil tu yang bagus. Okay, ni tengok. Factory B, ni B kan. Factory B lagi efficient. Sebab standard deviation dia smaller. Okay, jadi yang ni sebenarnya soalan ni kalau nak tengok yang efficient, standard deviation smaller. Tu lebih efficient. Tu je. Okay, jadi ni kira standard deviation masih lagi guna formula yang sama. Awak ingat formula dia sigma xi. X yang keberapa lah awak kuasakan 2 bahagi dengan n tolak x bar square. X bar ni nilai min dia. Ni min. Ni min Okay, ni pun nilai min dia. Tu je kisah dia. Lepas tu standard deviation ni awak kena cari square roots. Tu je Ingat tu je. Standard deviation yang ada square root ni. Okay. Kalau variance yang tak ada square root. Variance. Yang dalam ni kita panggil dia, ni ulang balik takut lupa. Yang dalam ni kita panggil dia, kalau kita dapat nilai dalam ni, nilai ni adalah variance. Variance nilai dalam ni. Okay, kalau kita ada square root, ini kalau kita letak square root, standard deviation square root. Ingat S ni ada square root adalah standard deviation. Okay boleh tak? Okay so itulah saja setakat ni. Ada lagi ke? Sampai 8.2C habis dah. Okay. Okay, lepas tu kita tengok pula. Okay, apa berlaku kalau yang ni boleh try tengok soalan dia sekejap. Kalau kita ada group A dengan group B. Group A dengan group B ni kita combine kan, determine standard deviation untuk cari standard deviation je lah. Cari standard deviation dia. Okay, kita guna formula ni. Standard deviation. Ni variance. Ini baru variance. Variance. Okay, kini nilai min dia Okay. Ni nilai min dia. Okay, kita nak cari okay. Dia dah bagi kita variance. Kita dah tahu variance. Okay, rumus variance tadi. Rumus untuk variance sebenarnya. Rumus untuk variance adalah sigma xi square bahagi dengan xi ni sigma separuh buku dia tulis x saja, separuh buku dia tulis xi xi ni campurkan jumlah semua data lah. Data pertama, 2, ketiga sampai ke berapa data untuk 18 orang pelajar ni lah. Semua data untuk 18 orang pelajar. Lepas tu bahagi dengan n. Ni n Ni adalah x bar. Okay. Lepas tu tolak dengan x bar square. Ni x bar ni min lah. Ni min. Okay. So kita dah ada. Okay, kita gantikan nilai je. Senang je. Kita gantikan nilai dia. Okay, variance dah tahu 2.5. Okay, x bar ni sigma xi square tu. Xi lah, x square. X square xi tu sama je lah awak. Okay, nak bagi tahu sikit.
Separuh buku guna XI. Separuh buku guna X saja. Okay, jumlah X tu. Okay, bahagi dengan bilangan data dia ni untuk A. A ni dah tahu dah 18, tolak min dah tahu. Min dah tahu tadi, min dia adalah 52. Kuasa 2. Okay, so sekarang ni yang tak dapat dalam ni adalah nilaiannya. Sebab itulah, okay, dia tanya. Okay, determine the standard deviation. Okay, nilai yang ni awak carilah. Okay, so nilai yang ni awak boleh cari. Okay, gunakan cara-cara ni lah. Okay, kita tak dapat nak tunjuk lagi dah. Okay, so kita pun tengok nanti. Awak boleh tengok follow up dia punya cara ni lah ya. Okay, tapi masa dah pula. Okay, sebelum tu nanti, okay ni cara-cara dia tadi kita masukkan tadi untuk variance tadi ni untuk variance. Ni rumus untuk variance. Nanti awak boleh selesaikan, awak follow cara dalam buku teks ni lah. Okay ya. Okay, next. Okay, ni awak akan dapat sigma x square ni. So awak akan dapat sigma x I square ni. Ni lah. Awak akan dapat 48,717. Yang ni awak untuk buat group untuk A. Ni untuk yang A punya. Kalau untuk B punya, awak akan kira balik. Ni untuk A. Okay, untuk B pula kira lagi. So awak campurkan jumlah dia. Awak akan dapat nilai dia ni. Okay, campurkan balik nilai ni. Okay, lepas tu awak pun boleh cari nilai standard deviation dia. Okay ya. Okay, boleh ni. Okay, cuba tengok balik soalan ni. Tapi soalan ni susah ni sebenarnya. Kalau dia keluarkan memang kesian kat awak lah. Tak ada. Kalau saya rasa kalau soalan sepatutnya ujian saras tak adalah susah ini. Tapi untuk SPM awak patut tahulah ni Okay ya. Itu saja setakat hari ni. Kita nak tanya kes dengan Nadra. Kelas C datang belaka ke? Kelas C cukup teacher. Kelas D? Kelas D pun cukup. Okay ya. Lepas tu kalau ada siapa yang dapat semua dapat masuk lah ya. Alright ya. Okay, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay ya. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih. Nanti